Di dalam buku ni, Nur Muhammad diumpamakan seperti seekor burung merak. Nur Muhammad diumpamakan seperti seekor burung merak. Jadi apa ceritanya? Di dalam catatan saya ni, kerana buku ni buku lama, tulisan lama, tak ada full stop, tak ada question mark, tak ada bracket, terus saja. Jadi saya ambil supaya mudah dipahami. Jadi saya tulis di sini. Jadi Nur Muhammad ni diumpamakan seperti apa? Seperti burung merak. Baca sendiri, saya bukan berbohong. Bila diumpamakan seperti burung merak, tercipta saja Nabi Muhammad SAW, sebab saya tengok ceritanya banyak yang kontra. Nabi Muhammad setelah dicipta kena puasa 50,000 tahun. Subhanallah. Puasa. Nur tu disuruh puasa. Nur ke makan ke? Nur. Kemudian selanjutnya ceritanya, Nabi Muhammad disuruh menemui laut. Katanya laut ada tujuh lapis, 7 petala. Laut pertama, laut ilmu. Dalam buku ni, laut kedua, laut latif. Laut ketiga, laut sabar. Laut keempat, laut akal. Laut kelima, laut fikiran. Laut keenam, laut rahmah. Laut ketujuh, laut cahaya. Jadi Nabi Muhammad nak pergi ke laut ni, kena puasa 10,000 tahun. Jadi satu laut ke satu laut kena puasa 10,000 tahun. Dan Daud ini bila menemui Nabi Muhammad, dia mengucap 2 kalimah syahadat, masuk Islam. Saya bukan reka cerita, baca di sini. Nabi Muhammad pada masa itu Nur, belum ada jasad. Nur katanya, macam mana nak berpuasa? Apakah Nur perlu makan? Di sini antum jawab, saya tak mau jawab. Kemudian dia pergi ke 7 petala bumi. Dan 7 petala bumi itu satu petala berdialog dengan Nabi Muhammad dan semua masuk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipuji Nabi Muhammad. Macam mana bentuk nur ya? Kemudian dia bertemu angin. Angin pun puji. Saya pendekkan cerita, angin masuk Islam. Kemudian jumpa api. Cerita-cerita ni dalam hadis maudhu' pun tak ada. Tapi dipegang oleh mereka yang tak ada disiplin ilmu. Saya katakan, minta maaf, apa tu disiplin ilmu? Kalau kita baca Quran, lihat tafsirnya. Kalau kita baca hadis, lihat syarahnya. Kalau kita nak belajar dengan ulama, tengok syaihnya. Saya dah bincang ni ya. Jadi kalau kita katakan, Nabi Muhammad semasa Nur diumpamakan seperti burung, dan burung ini, Nabi Muhammad ini kena berenang. 10,000 tahun untuk satu laut. Begitu juga satu petala. Subhanallah. Kalau antum percaya dengan cerita ini, saya tidak tahulah. Saya tak tahu. Saya nak cakap apa, saya tak tahu. Ya. Kemudian saya ada catat di sini. Antum tahu tak? Kepala burung tu yang katakan Nur Muhammad, siapa dia kepalanya? Kepalanya Ali. Burung merak tadi yang dikatakan Nur Muhammad, yang sudah berenang ke lautan ni. Burung boleh berenang ke? Saya nak tanya, burung boleh berenang ke? Kemudian katanya kepala burung tu adalah Ali. 2 matanya Hasan dan Husin. 2 kepaknya adalah Abu Bakar dan Umar. Belakangnya adalah Abbas. Kakinya adalah Khadijah. Saya bukan cerita mengarang untuk diceritakan kepada antum sebagai kusas-kusas yang suka bercerita. Jadi penulis buku ini adalah kusas dan dikisahkan kepada orang oleh orang kemudian. Dan cerita ini memang menyeronokkan. Endak-endak yang baca itu sedih mukanya. Bila cerita pasal Nur Muhammad begini, subhanallah. Sayu ya, subhanallah. Jadi ikhwan, karut-karutnya lagi, baca berjanji dan baca tulis-tulisan orang-orang sufi yang tak ada sanad ni. Dia mengatakan Nabi Muhammad apabila dilahirkan, ibunya tak ada nifas yang keluar cahaya. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan bukan melalui farash ibunya tetapi melalui pahanya. Nak muliakan Nabi Muhammad, tetapi cerita ni, bayangkanlah, normalnya manusia, tabi'inya lahir melalui farash ibunya, ini lahir melalui paha. Macam mana seksanya? Macam mana menderitanya ibunya, yakni Aminah. Tapi cerita ini adalah cerita khurafat. Siapa percaya, sedangkan tak ada hadis, Rasulullah SAW mengatakan, ana basyarum mislukum. Aku basar seperti kamu. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kamu daripada Adam. Jadi hidupnya tabi'i seperti Adam. Melahirkan di mana? Di farash. Datangnya daripada mana? Daripada sulbi bapaknya. Jadi dia katakan air yang terpancar ke dalam rahim ibunya, yakni ibu Nabi Muhammad, katanya air mani itu bukan air mani tapi cahaya. Kita baca dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Allah mengkhabarkan kepada kita, kami sudah jadikan Adam ni dan Bani Adam ni min sulalatin min tin, daripada pati-pati
tanah. Summa ja'alnahu fi qararin makin. Kemudian dimasukkan ke qararin makin. Apa qararin makin? Yakni dalam rahim yang begitu kuat, dan baca seterusnya. Summa khalaqnal alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata, dan seterusnya cuba baca. Manusia daripada sitis darah, sitis air mani. Dalam cerita orang-orang sufi, itu bukan air mani Nabi Muhammad, bukan daripada air mani, daripada nur. Dan semua yang terjadi ni di permukaan bumi adalah kerana nur Nabi Muhammad SAW. Sehingga katanya Adam terkeluar daripada syurga. Kenapa Allah ampunkan? Kalau tidak Allah tak ampunkan. Kerana bila bertobat, dia angkat tangannya ke langit, ternampak nama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kononnya dia minta kepada Allah, Adam ni bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Allah bertanya, macam mana kau boleh tahu nama Muhammad? Katanya, bila aku jenguk ke atas, aku terlihat nama Nabi Muhammad SAW. Cerita ini palsu, hadisnya palsu, tapi dipakai. Ikhwan, membohongi Rasulullah SAW tidak sama seperti membohongi orang-orang lain. Saya dah baca hadis-hadisnya. Jadi takutilah